Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Apa khabar? Okay, Alhamdulillah dapat bersiaran sekali lagi. So, topik saya simple saja tapi sangat relevan kepada ramai wanita iaitu kenapa wanita sering terkucil. Okay, right. So, boleh dengar dan jika ada apa-apa pertanyaan ataupun komen boleh letak di ruangan komen jadi saya boleh bacakan. Okay, so apa tu terkucil? Nanti kan orang apa kita tulis tu nanti kan orang macam pelik pula apa tu terkucil kan. So terkucil ni adalah satu keadaan yang apabila kita buat sedikit pergerakan kita seperti sudah macam sudah terkencing sikit macam tu. Okay, so terkucil ni selalu dikaitkan dengan faktor penuaan ataupun faktor sudah berusia. So biasa orang tua bila dia dah semakin berusia lah, so dia akan sering terkucil. So sikit-sikit je nak pergi tandas, sikit-sikit je nak salin dan sebagainya. Okay, right. So dikatakan terkucil ni sebab otot-otot otot-otot yang menyokong bahagian dekat situ dah lemah. Okay, tapi sekarang ni saya just nak kongsi dari perspektif seorang wanita. So kenapa wanita sering terkucil? Okay, so contoh ya, apabila dia sering terkucil tu ketika situasi dia sedang bersin, ketika situasi dia sedang terbatuk ataupun tersedak, ataupun ketika situasi dia mengangkat barang. So kadang-kadang angkat barang pun boleh terkucil. Okay, dan kenapa terjadi benda ni? Okay, so kita go through lah sikit kan. So saya kongsikan sebab kadang-kadang saya juga mengalaminya dan sebelum ini pun saya pernah mengalaminya dan saya fikir itu adalah satu benda yang semula jadi. Memang berlaku kepada wanita. Memang saya fikir macam tu, wanita yang dah berusia, wanita yang sudah hamil dan bersalin berkali-kali dan sebagainya. Tetapi setelah saya menyertai kelas kelahiran pada tahun 2015 lah masa tu. Okay, so saya dapat banyak knowledge tentang kelahiran ni dan kaitan dia dengan fisiologi seorang wanita. So masa tu boleh dikatakan kebanyakan yang kita tahu sebelum tu adalah fahaman salah ataupun mitos. Sebenarnya sepatutnya kita kena menyertai kelas-kelas yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat, orang kata pengetahuan ilmu yang betul-betul tepat. Okay, so dengan perubahan fisiologi seorang wanita lah. So wanita ni dia terbersin je, dia terkucil. Sebab itu ramai wanita menggunakan panty liner. Kan, so panty liner jadi kalau terkucil atau apa mereka boleh orang kata pakai buang lah benda tu. Tapi kita nak tahu kenapa wanita sering terkucil. Okay, so dia akan buat masalah kan kalau kita terkucil ni. Andai kata kita hendak bersolat, lebih-lebih lagi kalau kita nak bersolat di luar maksudnya bukan dekat rumah. Jadi dia memang agak cabaran sikit sebab kita kena bersalin dulu, kita kena bersih dulu baru kita boleh ambil wuduk dan juga solat. So benda ni memang sangat penting bagi saya sebab dia boleh menghalang keseronokan dan tumpuan kita semasa beribadat. Okay, so sebab saya pernah mengalaminya dan apabila saya menyertai kelas kelahiran baru saya dapat kesan kaitan dia dengan wanita dan juga kenapa orang kata wanita hamil dan bersalin tu sering orang kata mendapat terkucil ni. Okay, right. So sebenarnya bila kita tengok dari fakta sains ataupun perubatan moden, terkucil ni sebenarnya sangat sikit dikaitkan dengan faktor usia yang tua ataupun penuaan. Maksudnya ada juga orang muda yang terkena terkucil ni. Okay, so sebenarnya asalkan orang tu tua je, dah menua je dia akan terkucil. Tidak. Sebab ada juga berlaku terkucil di kalangan warga yang muda. Okay, so ini adalah orang kata
kajian sains. Okay, so saya just kongsi. Right. Okay, so apa yang berlaku sebenarnya ialah otot lantai pelvik kita lemah. Okay, untuk otot lantai pelvik kita lemah, jadi dia tidak boleh nak menyokong. So ada tiga organ yang berkaitan untuk wanita iaitu pundi kencing, rahim dan juga usus. So otot kita nak tampung tiga organ ni, dan apabila kita hamil, rahim kita mengembang dan membesar, jadi dia akan menekan orang kata organ pundi kencing dan juga usus. Makanya jika lantai pelvik, yang mengalas organ-organ ni dia tak kuat, so tu yang boleh jadi keberangkalian kita terkucil tu lagi kerap terjadi. Okay, so dan kenapa pula lantai pelvik ini boleh jadi lemah? Okay, so saya dah lama saya suka apa orang kata baca tentang topik ini yang akhirnya menjadikan dia adalah favorite subjek saya. Lantai pelvik ini sebenarnya pasal dia terlalu bekerja keras kerana dia menampung setiap kali wanita hamil dan bersalin. Jadi otot ni memang nampak je mudah, tapi bila dia lemah, dalam keadaan lemah, itu yang terjadi, kita akan cepat terkucil dan sebagainya. Okay, so sebenarnya terkucil adalah kerana otot lantai pelvik yang lemah. Kerana apa? Okay, kerana dia ada banyak sebab. Kerana first and foremost kerana kehamilan lah. Sebab kerana kehamilan kita punya rahim mengembang, maka perlukan support. Jadi lantai pelvik ni dia terpaksa bekerja keras untuk menampung itu. Okay, right. So kemudiannya boleh jadi juga otot lantai pelvik kita lemah akibat pembedahan. Jika berlaku pembedahan juga boleh menyebabkan otot lantai pelvik lemah. Bila otot lantai pelvik lemah, wanita akan cepat terkucil. Okay. Kemudian dikaitkan juga kerana obesiti. So obviously kalau wanita tu tidak hamil dan dia memiliki berat badan lebihan, kemungkinan juga akan sering terkucil. Okay? Sebab tu saya cakap terkucil ni dia tidak semestinya dia menimpa orang yang tua sahaja. Orang yang muda pun akan terkena juga terkucil ni, sering terkucil, makanya mungkin disebabkan oleh berat badan berlebihan. Okay, keempat. Okay, keempat dia boleh jadi apabila seorang wanita itu menopause ataupun putus haid, maka otot-otot dekat lantai pelvik tu dah semakin lemah lah. Okay, so sebab sebab dia dah tak ada orang kata kegiatan pembiakan dekat situ, orang kata reproduction activity tak ada. Okay, and kemudian boleh jadi juga otot lantai pelvik lemah kerana ketegangan berlebihan seperti situasi sembelit. Bila kita sembelit kan, jadi orang kata otot tu dia overstretch, so boleh jadi mengakibatkan otot lantai pelvik pun lemah. Okay, sebab sembelit. Dan akhirnya ada satu lagi, antara sebab yang dikesan adalah akibat batuk yang berpanjangan ataupun batuk yang kronik. Dia akan juga menyebabkan otot lantai pelvik tu lemah dan menyebabkan kemudian kita batuk pun kita terkucil, kita terbersin pun kita terkucil, macam tu. Okay, so ni antara sebab dia. So kita boleh buat research dan kita boleh buat orang kata pembacaan dan sebagainya lah untuk tambah ataupun untuk orang kata bahan bacaan kenapa wanita sering terkucil. Okay, so wanita sering terkucil kerana otot lantai pelvik lemah, dan otot lantai pelvik lemah atas beberapa faktor. Okay, so yang first and foremost ialah hamil dan bersalin. Hamil dan bersalin ni memang sah-sah akan orang kata boleh menyumbang kepada otot lantai pelvik sangat lemah. Okay, so sekarang kita dah tahu yang itu. So sebab itu kadang-kadang kalau ibu yang tua, wanita yang tua, kita bekalkan dia dengan
lampin supaya apa ni, dia bila dia nak bersin atau apa, dia dah tak boleh kawal kan untuk lantai dia, so dia boleh menggunakan lampin. Okay, so itu untuk orang tua lah. So untuk wanita yang orang kata masih aktif dan agak muda, selalunya mereka menggunakan panty liner. Panty liner tu orang kata alas kan, lapisan alas dalam seluar dalam tu, jadi ada yang disposable, so lepas pakai buang, dan ada yang juga washable, maksudnya lepas pakai boleh basuh dan guna semula. Okay, right, so itu tanda-tanda bila kita terlalu sangat memakai panty liner ni kan untuk wanita aktif macam wanita yang masih muda. Okay, itu adalah juga kerana dia takut dia terkucil. Okay, so I pernah sentuh dalam a few series before kenapa penjualan panty liner sangat bagus kan, kerana semua wanita memerlukannya. Antaranya adalah untuk mengalas keputihan, okay, cecair lendir yang keluar, dan juga untuk takut kalau terkucil. Okay, so tu sebab kenapa panty liner, jualan panty liner sangat laku. Okay, right. So sekarang ni kita fikir sebab dulu saya fikir benda ni macam terjadi secara semula jadi dan orang kata tak ada ubat. Maksudnya okey lah korang confirm lah korang akan tua macam tu. Tapi akhirnya lepas saya masuk kelas dan saya dapati sebenarnya boleh diatasi. Okay, so saya just kongsi sikit je bagaimana boleh diatasi. Okay, so apa yang berlaku kalau wanita ni pernah hamil dan bersalin ataupun bersalin berkali-kali, maksudnya mungkin anak lebih daripada seorang lah, so memang kebarangkalian terkucil tu lagi besar. Okay, sebab kita gunakan otot pelvic kita berkali-kali. Alright. So kenapa terjadi, saya kata kenapa otot lantai pelvic ni lemah. Macam mana tu kan? Okay, so kerana kalau kita hamil, okay, untuk wanita yang hamil, okay, otot akan mengembang dan tegang. Otot yang otot yang menyokong, okay, organ dalaman yang berkaitan dengan kehamilan iaitu rahim, pundi kencing dan juga usus. So technically dia otot-otot semua akan stretching atau akan tegang. Okay, akan tegang sebab kerana apa? Sebab nak menampung orang kata perubahan fizikal ibu, especially kat bahagian perut. Okay, so bila terjadi otot ni dia menegang, dan berapa lama dia menegang, stretching ni dia berlaku 9 bulan. Dia akan stretch. Okay, dia akan mengembang macam elastik lah kan. So dia mengembang dan akhirnya pada waktu kita bersalin, pada waktu kita melahirkan, otot ni akan jadi kendur sebab dia dah tak ada apa nak support. So yang dia panjang hari tu, yang dia stretch hari tu, so tiba-tiba bila kita dah keluarkan baby, jadi dia kendur. Dia begitu. Okay, dia macam elastik. So dia berkendur, bila dia kendur macam tu, so kalau tak dijaga atau tak dibela, dia akan loose lah masa dia, grip dia semua loose. Sebab kita memang stretching. Dah lah kita stretch kan, maksudnya otot tu stretch, kemudian masa bersalin meneran pula. Meneran tu pun guna tenaga kan, guna salateran dan sebagainya. So this is what normally happens with mothers kadang-kadang yang tak sempat pergi kelas kelahiran ataupun yang tak sempat nak buat research atau belajar, dan juga mungkin dalam suasana yang orang kata emergency, suasana kecemasan, tak sempat nak ingat apa dah. Okay, so berlaku benda macam tu. Jadi kita faham seorang wanita, kena faham seorang wanita bentuk fizikal, okay, badan dia akan berubah bila dia hamil. Jadi janganlah kita memperkecilkan kesusahan mereka kerana mereka sedang berjuang untuk melahirkan zuriat. Okay, right. So saya kongsikan bagaimana kita nak mengatasi dia, cara-cara nak mengatasinya. So a lot of wanita kalau dia overwhelmed ataupun dia macam
tak sabar, okay. So selepas bersalin tu nak terus pergi buat exercise, okay. Tapi saya selalu cakap kita akan buat exercise selepas kita pasti luka kita sudah sembuh, luka kita sudah pulih sepenuhnya, sudah kering. Dan macam mana kita nak tahu bila kita dah luka tu dah penuh, dah pulih dan sebagainya, ada sebab kita dah tak rasa sakit dan sebagainya, jadi dah tak rasa ngilu kat situ. So alhamdulillah, jadi kita boleh kita dah pulih. So tentang luka ni maybe dia tak sama setiap ibu. So maybe 2 to 3 weeks atau ada orang lebih daripada itu. Jadi selepas kita betul-betul pasti yang kita sudah sembuh sepenuhnya daripada luka-luka ini, okay, barulah kita fikir macam mana kita nak buat senaman untuk mengembalikan balik otot-otot yang kendor tu supaya dia dikejap balik. Okay, so dengan bantuan senaman. So obviously sebab kita wanita dekat Malaysia, kita tidaklah orang kata agresif sangat setiap kali bersalin tu nak kena buat plastik surgery dan sebagainya kan. Jadi kita guna orang kata kaedah yang selamat, iaitu senaman. So start dengan senaman yang ringkas, tetapi bukan senaman yang memberatkan badan sebab kita baru lepas labor kan. Jadi kita tak bolehlah nak letak orang kata beban lagi kepada ibu ni. So technically memang betul lah dalam 4 to 6 weeks, ada orang maybe 8 minggu lah, lebih kurang macam tu. Dia betul-betul rehat badan dia dulu. So senaman yang saya syorkan, yang saya pernah juga keluar live kat sini tentang tu, ialah senaman squat. Senaman squat, sama ada kita squat tu macam keadaan macam mencangkung tu. Sometimes ada orang guna bola kan, bola gym, diorang tak guna bola gym dan sebagainya. So senaman squat ni sangat bagus untuk orang kata mengembalikan keajalan kepada otot pelvic. Okay, so memang terbukti sangat sebab memang dalam kelas kelahiran squat ni adalah dalam syllabus je. So it's known as the most recommended exercise for mothers, which is squat. So memang kena squat lah. So squat tu macam kaedah macam nak duduk mencangkung. Okay, so daripada berdiri macam nak duduk mencangkung. Dengan kalau ada gym ball boleh pakai gym ball, kalau tak ada pun boleh buat macam biasa je. Okay, but squat pun ada extension dia lah. Dia yang boleh lompat lepas tu squat balik dan sebagainya. It's a very fun exercise, dan squat ini dia selain daripada membantu menguatkan otot lantai pelvic, dia juga bagus untuk kekuatan kaki. Sebab masa kita bersalin kan, kita guna banyak tahu otot dekat kaki ni, sebab kaki ni kita kena lebarkan dan juga dia terpaksa cooperate dengan kesakitan kita, kan. Jadi kita guna banyak masa kaki ni. So squat adalah satu senaman yang sangat bagus, bukan saja untuk menguatkan balik otot lantai pelvic, tetapi juga untuk mengembalikan kekuatan kaki. Sebab kaki ni kita banyak guna, kita tak perasan. Okay, dalam labor memang kita banyak guna kaki. So squat is senaman yang senaman sahabat baik lah kepada wanita selepas bersalin. Okay, right. Kemudian satu lagi ialah Kegel. Saya pernah pun buat live dan sentuh tentang Kegel. So senaman Kegel, satu senaman squat, kedua ialah senaman Kegel. Dan senaman Kegel ni ibarat kita macam buat kemut lah. So untuk buat kemut ni kita duduk ke, kita berdiri ke, kita masih boleh buat. Okay, dan kita boleh buat untuk seolah-olah kita kemut, ataupun macam kita guna otot untuk tahan kencing, dan juga guna otot belakang untuk tahan buang air besar. Dia macam tu kemut dia. Okay, so depan pun boleh, depan dan belakang. Okay, so senaman kemut ni macam wanita sedang driving, sedang duduk dekat laptop apa semua masih boleh buat. Okay, so saya tak sentuh betul-betul lah teknik dia, sebab saya pernah buat live yang tu, tapi saya just nak bagi tahu ialah senaman yang disyorkan untuk menguatkan balik otot lantai pelvic. Okay, right. So first ialah senaman squat dan kedua ialah senaman Kegel. Dan akhir sekali tuan-tuan perempuan boleh uji
boleh uji kesanan ni. So itu pun research, kita boleh buat research dekat internet dan boleh tengok banyak artikel ataupun boleh rujuk kepada pakar perbidanan. Bila kita masukkan 2 jari di dalam saluran saluran peranakan kita, dan bila kita buat Kegel ataupun kita buat kemud, kita dapat rasa otot tu di sekeliling jari kita. Kalau kita buat tu, maknanya betul lah cara kita buat Kegel ni. Okay. Kalau rasa tak rasa lagi di sekelilingi oleh otot peranakan kita tu, maknanya mungkin teknik yang kita buat tu masih salah. Okay, so tu cara dia. So 3 cara lah. Satu, kita buat squat. Kedua ialah kita buat Kegel, dan ketiga kita test sama ada Kegel kita tadi tu efektif atau tidak. Okay. Dan kenapa kita kena buat benda ni semua? Supaya kita boleh kuatkan balik otot lantai pelvik kita, supaya kita tidak senang terkucil. Kerana bila kita terkucil, agak susah untuk melaksanakan ibadat lebih-lebih lagi jika kita kat luar rumah. Jadi kita susah nak bersalin dan sebagainya, kadang-kadang tandas kotor dan sebagainya. Okay, so I'm talking about that in apa orang kata general perspective lah. So kenapa wanita sering terkucil? Tanda-tanda dia bila dia terbatuk, dia berdehim, dia terbersin, dia angkat barang pun macam terkecil, which is dah terkeluar najis lah. Okay, so itu yang kita saya selalu ditanya sebab ramai orang ingat terkucil ni adalah masalah penuaan, tapi sebenarnya terkucil ni berlaku juga kat wanita-wanita muda. So especially asalkan wanita itu sudah pernah hamil dan juga bersalin, lagilah ada orang kata potensi untuk cepat terkucil ni. Sebab otot pelvik berpotensi untuk jadi lemah kerana sudah menampung proses kehamilan 9 bulan dan dah menampung apa tu orang kata stretch, kan otot yang stretch, otot tu stretch sebab dia nak tampung apa orang kata pembesaran perut bayi, perut ibu, sebab ada bayi dalam tu. Okay, so itu itu perkongsian saya suka nak sentuh tentang ini sebab ramai yang masih ambil ringan kerana mereka fikir dengan menggunakan panty liner macam boleh solve the problem, but I think kita kena tengok kepada root dia, kepada masalah akar dia, iaitu otot pelvik yang lemah. Okay, jadi kita perlu kita ada senaman yang disyorkan untuk menguatkan balik otot pelvik. Now di barat, saya difahamkan di barat and a lot of orang kata modern countries lah kan, mereka guna pembedahan, surgery ataupun laser. Okay, so pada saya, if you can afford it, you can also do it. Tetapi best if kita guna dulu kaedah yang selamat, kaedah yang natural, kaedah semula jadi dan selamat tapi sangat efektif, iaitu senaman squat dan juga Kegel. Okay, so I dengar ramai wanita dia ambil jalan mudah, dia boleh buat pembedahan dan juga dia boleh buat laser kan, tapi to me, if you can afford it, why not? Tetapi tidak semua orang mampu, jadi baik kita guna kaedah semula jadi tetapi sangat selamat. Okay, so itu saja saya punya perkongsian hari ini tentang kenapa wanita sering terkucil ni. So terkucil tu maksudnya dia tak boleh tahan otot dia, jadi dia terkencing sikit. Okay, right, dia terkencing sikit. So mungkin boleh jadi situasi wanita itu terbatuk, terbersin, berdehim, angkat barang pun boleh keluar kerana otot lantai pelvik sangat lemah, jadi tak boleh kawal air kencing tu boleh keluar bila-bila masa. Okay, so kita tak nak yang tu sebab dia boleh mengganggu orang kata pelaksanaan ibadat kita. Okay, right, so dan saya nak ulang juga terkucil ni bukan happen kepada wanita yang sudah berusia saja. Okay, wanita muda juga dihimpit dengan terkucil. Ini adalah kerana wanita kita dah terbabit dengan aktiviti kehamilan dan juga bersalin. Okay, so memang orang kata potensi otot pelvik lemah tu memang ada. Okay, so boleh jadi juga kerana pembedahan, obesiti, suasana menopause, okay, ketegangan otot kerana sembelit dan juga batuk kronik yang berpanjangan juga boleh menyebabkan otot lantai pelvik ini lemah. Dan saya syorkan senaman squat dan Kegel supaya kita boleh kuatkan balik otot
pelvic kita ni dengan cara selamat. Okay, selamat dan semula jadi. Sebab squat dengan Kegel ni kita boleh buat bila-bila masa. Dan dulu saya memang tak suka benda ni sebab bila saya tahu kaitan dia kan, saya buatlah sebab tak naklah terkucil kan. Macam tu. Okay, so maksudnya otot-otot dekat bahagian yang menampung saluran peranakan kita, rahim, pundi air kencing dan usus kuat. Okay, kuat. So itu macam effort lah needs orang kata kena diikhtiarkan. Tidak boleh biar je. So lama-lama asyik terkucil dan makin terkucil. Alright. Okay, so itu saja untuk topik saya hari ni. So kalau ada soalan boleh tanyakan ataupun kalau nak kongsi pengalaman. So if there is nothing else, so I shall stop here. So kita jumpa lagi. InsyaAllah saya cuba buat perkongsian ini. So I just nak share about saya akan buat perkongsian tentang topik-topik keusahawanan di page official saya. Jadi saya tak ganggu yang business Pantang Plus dengan Pantang Plus Coaching Center. Alright. So if you want to get some advice, okay, so boleh hubungi nombor yang tertera untuk mendapatkan maklumat tentang package yang kami ada. Okay, kalau nak buat nak package berpantang ke, nak urut sahaja ke, so boleh hubungi kami. So itu saja dari saya. Sekian. Take care. Okay, stay safe. Statistik masih membimbangkan ya, statistik COVID masih membimbangkan. Jadi kalau puan-puan yang sedang menunggu hari, saya cadangkan sentiasa duduk di rumah, tak perlu keluar kalau tak ada apa-apa yang penting. Boleh banyak membaca, buat persediaan parenting dan juga boleh banyak tumpukan pada ibadat sebab maybe some of you masih fit lagi untuk berpuasa walaupun sedang hamil ataupun sedang tunggu nak bersalin. Okay? Tapi kalau tak larat dan dikhawatiri memudaratkan kehamilan, agama meringankan. So boleh tak berpuasa. Okay, so you take care, alright, and stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.